أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Tuhan tiadalah ilmu bagi kami melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan sesungguhnya Engkaulah lagi maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Wa qala rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan huraikanlah simpulan pada lidahku ini, yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka memahami kata-kataku ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu para imam, seterusnya para bilal, seterusnya ahli jatan kuasa pelaksana masjid, seterusnya tuan-tuan guru, ustaz-ustaz muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni Allah Subhanahu wa taala memilih kita daripada kalangan hamba-hamba dia yang dapat untuk menjadi salah seorang daripada tetamu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia pada malam ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok TV kita ni, tu tulis tu, tahniah kerana datang ke masjid hari ini, tanda Allah sayangkan kita. Betul? Kenapa? Kerana pada saat ni kita menjadi salah seorang daripada tetamu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia pada malam ni. Kita nak jemput tetamu mari rumah kita, kita sedia kuih raya, masak beradang raya ni, nak masak rendang apa semua. Kita akan jemput orang yang kita kasih, orang yang kita sayang, orang yang kita berahi. Mak ayah kita, adik-beradik kita, sahabat handal kita. Nah, jarang sangat dia masak beradang, dia jemput orang yang dia belah, orang yang dia bermusuh. Jadi secara adat dia, seseorang dia akan jemput mari menjadi tetamu rumah dia orang yang dia kasih, orang yang dia sayang. Maka begitu juga kita pada saat ni, hakikatnya kita pada malam ni Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi kalangan tetamu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Malam ni masuk ke malam yang ke-6 Syawal. Telah berlalu lebih kurang 5 hari. Kita masuk bulan Syawal pada bulan ni, setelah mana berakhir bulan Ramadan. Disebut dalam satu kata-kata, kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadilah kamu hamba Allah, jangan kamu jadi hamba Ramadan. Guana gitu, guana hamba Ramadan. Bulan puasa je mari sejik, bulan puasa je mari semayang berjemaah, bulan puasa je baca Quran. Habis bulan puasa kira tutup buku tu. Jumpa tak jumpa, bulan puasa tahun depan pula. Ramadaniyun, orang yang menjadi hamba Ramadan. Jadi kita disuruh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan mendidik kita. Sebab tu bulan Ramadan disebut sebagai madrasah tarbiyah, bulan pendidikan, bulan untuk mendidik diri kita. Jadi natijah dia ni, sebulan itulah mana kita dididik pada bulan Ramadan. Kita baca Quran, kalaulah suatu bulan Ramadan kita mampu baca Quran sejuzuk sehari, 2 juzuk sehari, maka habis daripada bulan Ramadan, paling kurang kalau boleh biar semuka sehari paling kurang. Dah cetang tu. Kalau terus tutup, buka tak buka Quran rumah dia bulan Ramadan tahun depan pula. Dia nak buka Quran dia tu, nak buka Quran dia tu, dia kena tiup dulu. Puff, tiup. Naik pukat laba, naik debu. Setahun tak buka Quran. Ni hamba Ramadan. Tu boleh tahan bulan puasa baru buka. Hak jenis tak buka tu, bulan puasa pun tak buka juga. Berat nanang. Sebab tu disebut dalam satu kata-kata,
al-istiqamatu khairun min alfi karamati. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Kita dengar orang boleh jalan atas angin, boleh jalan atas air. Karamah Allah SWT beri kepada dia hebat. Tok guru orang alim. Kadang-kadang diceritakan setengah ulama ada yang mampu khatamkan Al-Quran ketika mana bertawaf 7 kali tawaf di keliling Kaabah. Lama mana nak tawaf boleh khatam Quran. Itulah dipanggil karamah. Perkara yang mencari adab. Kalau ikut hukum adab mustahil. Sekiranya berlaku kepada orang biasa, orang yang Allah SWT pilih, kita panggil sebut sebagai karamah. Kalau berlaku pada para nabi dan rasul, kita panggil mukjizat. Perkara luar biasa. Contoh nabi kita, Nabi SAW, antaranya keluar air daripada celah-celah jari baginda. Orang biasa dah boleh buat. Jadi itu dipanggil sebagai mukjizat kerana berlaku kepada Rasulullah, kalangan para nabi dan rasul. Sekiranya berlaku suatu mana sebelum dilantik menjadi rasul, suatu mana kecil, contohnya apanya ketika mana Nabi SAW dibelah dada ketika mana kecil oleh malaikat Jibril. Itu dipanggil sebagai irhas nama dia. Nabi Isa alaihissalam mampu berkata-kata ketika mana bayi kecil. Maka tu dipanggil sebagai irhas. Tapi setelah mana dilantik menjadi rasul, dipanggil sebagai mukjizat. Jadi orang yang mana diberi oleh Allah SWT kelebihan luar biasa, boleh pergi Mekah. Pagi ni orang tengok ada Mekah. Tengah hari malik-malik ada semayang sejid terbaru. Petang tengok ada Mekah pula. Rupanya Allah SWT beri dia kelebihan atas jalan karamah. Jadi hebat. Rupa-rupanya ada lagi yang lebih hebat daripada karamah. 1000 kali lebih hebat. Apa dia? Istiqamah. Barang istiqamah ni barang yang susah. Hari ni apanya salah seorang daripada jemaah Masjid Batu Nang, saya pun maknanya baik jugalah dengan dia. Lepas daripada mengajar, kadang-kadang dia ajak minum air apa semua, cikgu mak. Kalangan jemaah kita pun ada yang nak pergi, minta untuk keluar awal untuk pergi sembahyang jenazah dia malam ni di Masjid Batu Nang. Jadi dia mati dalam keadaan yang mulia lah. Setelah mana siang tadi selesai sembahyang Jumaat di Masjid Batu Nang, kemudian selesai sembahyang sunat ba'diyah. Kemudian rebah dan meninggal dunia hari Jumaat dalam keadaan setelah mana melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan kita. Sebab tu di antara doa yang kita baca, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, sabakkan hati kami di atas agama kamu, yakni agama Islam, wa ala ta'atik, dan juga di atas ketaatan kepada kamu. Kerana saya yang sedang bercakap pada saat ini, saya akan mati. Tuan-tuan, puan-puan yang sedang mendengar pada saat ini pun akan tiba satu masa akan mati. Cuma bagaimana kita mati? Maka kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan kita. Maka nak istiqamah, maka kita kena ada usaha. Untuk laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita manusia ni Allah SWT jadikan dengan hawa nafsu. Setiap saat kita terpaksa berperang dengan hawa nafsu kita. Kalau ikut di antara maghrib isyak malam ni, sedap lagi. Pas dia semayang maghrib tadi, dak mari pun mayang berjemaah maghrib masjid. Pas maghrib bahang kuih raya. Kuih raya ada lagi 2-3 bekas. Duduk saja. Kalau ikut sedap gitu. Tapi mari juga semayang maghrib malam ni berjemaah, kemudian mari pula duduk dalam majlis ilmu malam ni. Ini terpaksa kita lawan hawa nafsu kita. Kerana manusia memang Allah SWT jadikan dengan hawa nafsu. Sebab tu setengah ulama berpandangan, orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih mulia daripada malaikat yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa?
Kerana orang mukmin yang taat ni, nak boleh dia buat taat, nak boleh dia mari sembahyang berjemaah, nak boleh dia baca Quran, terpaksa dia lawan hawa nafsu dia. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tidak sesekali mengingkari apa yang Allah SWT suruh, dan mereka buat apa yang disuruh. Buat belaka. Malaikat tidak ada hawa nafsu. Tapi berbeza dengan kita, terpaksa berperang dengan hawa nafsu, nak boleh buat ketaatan. Kalau ikut pada nafsu kita, banyak benda atas muka dunia terpaksa kita tahan. Kerana memang atas muka dunia ni, manusia, kita orang yang beriman ni, seolah-olah berada dalam penjara. Dunia bagi orang mukmin ibarat penjara, dan bagi orang kafir ibarat syurga. Disebut dalam satu kata-kata. Memang sungguh banyak benda terpaksa kita tahan. Walaupun contoh mata kita, bukan semua benda boleh kita tengok. Telinga kita, bukan semua benda kita boleh dengar. Mulut kita, bukan semua benda kita boleh cakap. Banyak benda terpaksa kita tahan. Walaupun nak sangat buat, walaupun terliur sangat. Piti orang tawar, orang sewa 150,000. Ustaz pakai piah. Nak tak? Nak. Kerana memang manusia Allah SWT jadikan antaranya dia suka kepada harta, suka kepada perempuan. Ada Allah SWT jadikan nafsu dalam diri manusia. Tapi bila ada takwa dalam diri, dia ingat. Dia tahan diri dia. Aku ni kalau boleh memang nak ambil, tapi aku ingat bahawasanya akan dia ada di hari akhirat kelak pembalasan. Lalu dia tahan. Kalau ikut pada nafsu, nak buat belaka. Walaupun pakai piyah, walaupun pakai serban apa semua, kerana manusia ada nafsu masing-masing. Cuma atas diri masing-masing tahan ataupun tidak. Sebab tu dayah pelik lah. Dia kata, warna ustaz saja. Bahang pitih rasuah. Kerana kalah dengan hawa nafsu. Ustaz saja, warna ustaz. Mai orang puang. Contoh lah. Kerana kalah dengan hawa nafsu. Bulan puasa baru ni, masuk dalam berita. Masuk dalam berita. Berlaku di Malaysia kita ni. Umur 63. 63. Bukan 23, bukan 33, 63. Umur 4 orang daripada sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. 3 orang mati umur sama dengan umur Nabi 63. Sayyidina Uthman mati diriwayatkan umur 80 lebih. Umur mati umur 63. Kerana disebut dalam riwayat umur umat Nabi SAW sekitar 60 tahun, 70 tahun. Sekitar 60 tahun, 70 tahun. Masuk dalam berita baru ni bulan puasa. Warga emas umur 63 ditangkap kerana rogol kucing. Rogol kucing. 63, bukan 23, bukan 13. Kenapa? Kerana nafsu. Kadang-kadang kerana nafsu tak terletak pada akal pikiran kita. Berlaku di Malaysia juga. Tak silap awal tahun baru ni. Di Malaysia, di Johor tak silap. Warga emah juga. Gogol kambing. Pada gitu je. Kenapa? Kerana nafsu. Jadi kita setiap saat, setiap ketika sentiasa bermujahadah lawan nafsu kita. Dan iman kita, iman manusia ni yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jadi antara cara nak bertambah iman iaitu kita laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari duduk dalam majlis ilmu. Ustaz sebut berkait dengan pahala, berkait dengan dosa, berkait dengan syurga neraka. Antara tanda iman kita meningkat itu apabila kita rasa nak buat baik. Rasa nak mudah je nak sembahyang sunat. Rasa mudah je nak sedekah. Tu tanda iman naik. Tanda iman kita lemah, rasa susah nak buat taat, nak sedekah serius, rasa sayang, nak sembahyang sunat 2 rakaat rasa berat. Tu tanda iman lemah. Jadi tu iman kita yazid wa yanqus.
Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sabarkan kita di atas jalan iman dan sentiasa sabarkan kita di atas jalan ketaatan. Kerana kita tidak tahu mana pengakhiran kita. Macam mana pengakhiran kita. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita di atas jalan iman dan di atas jalan ketaatan. Jadi Cikgu Mak tu, saya buka Facebook tadi, 100%. Semua orang puji dia. Ustaz-ustaz orang mengajar situ apa semua. Dan memang saya bergaul dengan dia apa semua, memang jenis orang baik. Jenis melazimi sembahyang berjemaah, jenis duduk dalam majlis ilmu semua. Dia ketika mengajar tu, dia antara hak tanya soalan. Saya ingat saya mengajar di Masjid Batu Enam. Jadi jenis orang yang sentiasa melakukan ketaatan. Jadi bila pengakhiran pun secara adatnya mati dalam ketaatan. Kita nak begitu. Kan diumpamakan sebuah lori yang bawa timun Cina. Yang bawa timun Cina, banyak belakang lori ni. Tiba-tiba lori tu aksiden dan terbalik. Apa yang keluar daripada lori tu? Timun Cina. Dia tak keluar buah durian, tak keluar budu, akan keluar timun Cina. Begitu juga orang yang mana suatu mana hidup dia melakukan ketaatan, melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara adat dia waktu mati pun insya-Allah dalam ketaatan. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala saja yang Maha mengetahui pengakhiran seseorang. Kan disebut dalam riwayat ada orang yang mana sejeka lagi nak masuk dalam syurga, tergolong dalam golongan ahli syurga, tiba-tiba sewaktu mana saat kematian dia melakukan amal ahli neraka, lalu dia jadi golongan yang rugi, masuk dalam neraka. Dan ada orang yang mana sewaktu mana hidup dia ni melakukan amal jahat hari-hari, amal ahli neraka, tapi sewaktu mana pengakhiran hidup dia dia melakukan amal ahli syurga. Dia bertaubat dan sebagainya, lalu akhirnya masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara doa juga kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam husnul khatimah, dalam kesudahan yang baik. Kerana sesuatu benda adalah di pengakhiran dia. Baik pengakhiran maka baiklah dia, buruk pengakhiran maka buruklah dia. Dan sebab tu mana disebut dalam kitab Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, diceritakan sebab tu mana anak Adam ni nak mati akan ada iblis antaranya dimari berupa mak dan ayah kita. Dan orang yang mana dia nak mati, dia berada dalam keadaan saat yang begitu genting, dia akan cari tempat bergantung, tempat untuk dia berpaut, untuk dia minta tolong. Jadi tempat hak kita paling nak bergantung antaranya iaitu mak ayah. Walaupun mak 70 kena molek bila sakit, tubik daripada mulut mak kena molek 70 dah mak. Dia nak cari tempat bergantung. Jadi pandai iblis setan ni, apabila seseorang saat sakatul maut, antaranya disebut dalam kitab Jauharul Mahub wa Munabbihatul Qulub, iblis ni dia panggil berupa mak dan ayah walaupun lama dah mati. Antaranya dimari pujuk suruh keluar daripada Islam, masuk agama Yahudi ataupun masuk agama Nasrani. Na'udzubillah min zalik. Dan pengalaman kawan saya sendiri, walaupun mungkin saya dah cerita, ni kawan saya sendiri cerita, nama dia Fakrul Islam, duduk Dungung. Jadi suatu mana ayah dia nak meninggal dunia, ayah dia kecil manis kuat. Jadi suatu mana ayah dia nazak, sebelum ayah dia mati, ayah dia sedar, boleh cakap dengan dia, boleh cakap. Lalu ayah dia khabar. Suatu mana dalam saat geting tadi, saat sebok tadi, mari seorang sami berpakaian warna kuning, ayah dia kata. Ayah dia nampak seorang sami mari duduk tepi ayah dia, mari cakap. Apa sami itu khabar? Iblis tu, iblis datang mari berupa. Sebelum ni kita dengar dalam kitab, ni berlaku, kawan saya sendiri cerita. Ayah dia dam cerita sebelum ayah dia mati. Dia kata sami itu pujuk ayah dia suruh keluar daripada Islam. Suruh keluar daripada Islam. Jadi kebetulan ayah dia tu berubat. Kalau kalangan pendengar muslimin muslimat ni pernah sebelum ni rajin dengar Ai Musaffah.
Dia tulis atas za'faron, dia tulis ayat Quran menggunakan za'faron. Itu antara cara perubatan Islam juga. Jadi air tersebut dia guna za'faron, jadi air dia warna kuning. Jadi lebih kurang lah Sami tu kata mu berubat guna air kuning itu. Agama kami lebih kurang tau. Masuklah agama kami. Lalu ayah dia tolong. Cuma ayah dia ni dang cerita sebelum mati ke dia. Jadi boleh jadi mak ayah kita telah tak ada, adik-adik kita telah pergi meninggalkan kita, kawan-kawan sahabat karib kita telah pergi meninggalkan kita. Boleh jadi juga melalui saat ni, cuma dalam cerita je ke kita. Jadi sebab tu iblis iblis datang ni antara telah bersumpah untuk sesatkan anak Adam sehingga ke hari kiamat. Sampai saat sakatul maut pun dia akan cuba. Baik. Jadi itu sedikit booster lah panggil. Sedikit motivasi. Setelah mana habis Ramadan, kadang-kadang dia jadi lesu balik. Dah habis Ramadan, masuk malam 20. Hak asal penuh sah, kena molek 4-5 sah tinggal. Setengah surah hak saya pergi, malam 20 itulah. AJK surah lipat kapek. Sebab malam pertama, malam kedua berumbu orang. AJK surah dia kena apotikol luar. Tak muat ni atas sejik, atas surah. Kena apa tikol luar. Masuk malam 20, lipat dah tikol. Dah ambil puasa. Dia berapa lipat kata tak ada orang. Tu dah ambil Ramadan. Habis Ramadan kena balik dak nampak terus surah. Jadi sebab tu munasabah lah disebut al-istiqamatu khairun min alfi karamati. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Dan tidak lupa juga kalau ikut kita berada pada bulan Syawal. Di antara ibadat yang digalakkan ketika mana berada dalam bulan Syawal ni, iaitu antaranya berpuasa sitan min Syawal. Man shama Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawalin kana kasiyamiddah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Kita nak puasa hari-hari tak kok. Nak puasa sunat Isnin Khamis pun kena balik tak buat. Dah lagi nak puasa hari-hari. Jadi antara ibadah yang lebih pahala dia, ganjaran dia antaranya pada bulan Syawal ni puasa 6 hari. Walaupun 6 hari je puasa, walaupun sebelum ni kita telah puasa 30 hari, dan ni hanya puasa 6 hari saja, tetapi dugaan dia lebih berat daripada puasa 30 hari. Dalil dia kat mana dia dang perhabis 6 hari. Tahun lepas kena balik hak dang 3 hari, hak dang 4 hari, hak dak dang 4 sehari pun puasa. Kerana pada bulan Ramadan orang pakat tak makan belaka. Kita tak makan, kita puasa, orang lain pun puasa. Pukul 10 tengah hari, pukul 12 tengah hari dak bau. Orang tumis, tumis bawang dapur. Bini kita buat tumis nasi lemak, kucing mi goreng apa semua. Tapi hari ni masuk bulan Syawal ni, nak balik kita puasa, anak-anak kita dah puasa, bini kita dah puasa. Pukul 8.30 pagi, bini kata bang mari makan nasi lemak. Padahal kita puasa ni. Dia dah puasa, anak-anak dah puasa. Jadi walaupun 6 hari saja bulan Syawal, maka lebih kadang-kadang dia lebih susah untuk berpuasa lebih daripada 30 hari daripada bulan Ramadan ni. Jadi munasabah ganjaran dia besar walaupun 6 hari je. Jadi hari ni masuk hari kelima. Dia kalau ikut bila sebut puasa sunat 6 ni, dia kalau ikut afdal dia dimulakan pada 2 Syawal. 2 Syawal. Cuma kita ni kalau ikut baru ni raya ngejuk. Raya ngejuk. Jadi raya pertama tu kena molek satang ada. Daging tak beli. Raya kedua bagi orang raya. Jadi kadang nak puasa raya kedua, nak start raya kedua tu orang baru makan, start buat rumah terbuka apa semua. Ajak mari rumah. Tapi kalau ikut afdal raya kedua tu 2 Syawal, sudah sunat kita mulakan, afdal memulakan puasa sunat 6.
Afdal. Dan dia tidak wajib berturut-turut. Cuma afdal berturut-turut. Maksudnya segerakan habis. Start 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal habis. 8 Syawal raya 6 dia panggil. Mu raya ke 6 dia tanya kawan dia. Jadi bermaksud apanya dia telah habis puasa sunat 6 yang dimulakan pada 2 Syawal. Cuma sebagaimana yang telah saya sebut sebelum-sebelum ni lah, dalam kuliah-kuliah, kalau pengalaman saya di tanah Arab, dia kalau orang Arab ni dia hanya beraya pada 1 Syawal tu je. 2 Syawal, 3 Syawal macam biasa dah. Orang kita raya ni, hari ni hari 5 Syawal. Berapa mah terbuka ada ni? Nak molek ada pagi, nak molek sampai petang. Malam ni ada pula rumah terbuka nak molek. Orang kita dia beraya bukan saja 1 Syawal, bahkan sampai 28 Syawal nak molek. Ada banyak lagi rumah terbuka. Jadi kalau ikut afdal dia, macam saya sebut tadi lah, 2 Syawal tu telah kita mulakan puasa sunat 6. Cuma dari satu sudut yang lain, kena tengok juga dari sudut kita meraihkan jemputan orang apa semua, untuk hadir ke rumah. Kadang-kadang orang masuk beradang apa semua, nak ajak anak beranak apa semua, mari makan Melaka. Jadi tiba-tiba kita tak mari, tu satu sudut juga kena tengok. Berkali-kali afdal 2 Syawal tu telah mulakan puasa sunat 6. Cuma kadang-kadang dia kata awal-awal ni banyak di rumah terbuka. Kek gi sikit kata. Dalam apanya tengah Syawal baru start puasa sunat 6 kata. Tengok tengah Syawal rumah terbuka pejabat pula. Banyak pula. Pejabat tu akhir Syawal lagi. Kita start puasa sunat 6. Tengok dan 3 hari je puasa sunat 6. Dia bila sebut puasa ni, dia kalau boleh di antara puasa hak fadilat besar, puasa hak jenis sekali setahun. Dia ada puasa sunat yang mana kita akan jumpa tiap-tiap minggu. Dia ada puasa sunat yang akan kita jumpa tiap-tiap minggu. Contoh puasa sunat Isnin Khamis. Tiap-tiap minggu sunat kita buat. Kemudian dia ada puasa sunat yang datang sebulan sekali. Contoh puasa hari putih 13, 14, 15 hari bulan. Sebab apa nama hari putih ustaz? Kerana pada hari tersebut bulan mengambang. bulan mengambang. Kerana ibadah kita ni umat Islam dikira berdasarkan kepada pergerakan bulan. Kita raya baru ni tengok anak bulan. Kita nak start puasa baru ni, kita tengok anak bulan ni pula. Jadi ketika mana tengah bulan cerah, bulan mengambang. Jadi pada waktu tersebut sunat kita berpuasa, dinamakan hari putih. Hari putih. Dia bulan hak kita nampak ni. Ni sedikitlah selingan dari sudut sains. Kita tengok dia cerah. Dia cerah. Jadi bulan ni Allah SWT jadikan dia ni macam cermin. Bulan dia tak ada cahaya. Dia tak ada cahaya bulan ni. Dah mari mana cahaya dia? Tu adalah cahaya matahari. Jadi bulan yang kita nampak tu, daripada cahaya matahari dia kena bulan, kemudian patuh kepada kita nampak. Jadi daripada cahaya matahari. Dan bulan Allah SWT jadikan dia juga ada graviti bulan. Sebab tu di antara setengah teori saintis, setengah dalam kitab buku tauhid dia dibuat, dia letak berkenaan dengan saintis tidak menafikan bahawasanya akan berlaku kiamat. Saintis barat apa semua. Cuma dia banyak teori. Antara yang dia kata akan tiba satu masa, bumi ni akan hancur disebabkan ni, bulan hilang graviti. Bulan hilang graviti. Bila bulan hilang graviti akan bertembung dengan bumi. Setengah teori mengatakan akan tiba satu masa matahari dia akan habis gas dia, habis bateri dia tu, hot nyala tu, gas dia tu akan habis. Pada waktu tersebut akan berlaku kiamat. Setengah teori mengatakan bahawasanya akan tiba satu masa bumi ni akan hancur apabila langgar dengan tahib bintang, dengan bintang. Ni semua teori lah.
Jadi saintis dia tidak menafikan akan berlaku kiamat, akan tiba satu masa akan berlaku kiamat. Jadi bulan ni Allah SWT jadikan dia ada graviti, tidak ada cahaya. Jadi cahaya ni datang daripada matahari. Dalil ada graviti bulan berlaku pasang surut air laut. Air laut pasang pagi, surut petang, pasang malam, surut pagi. Berlaku sebab apa? Kerana air tambah kurang ke bukan? Air tetap sama, tetapi kerana graviti bulan. Berkait dengan graviti bulan. Air pasang besar apa semua kait dengan bulan. Kerana bulan dia ada graviti. Itu sedikitlah berkait dengan perihal bulan. Jadi dia ada puasa yang mana sunat sebulan sekali kita akan jumpa. Iaitu dinamakan puasa Yaumul Baid, hari putih. Dan dia kalau ikut ada juga dinamakan hari gelap, sunat juga puasa. Setengah kitab fiqh disebut Yaumul Aswad, Yaumus Sud, hari gelap. Bila hari gelap ni? Pada akhir bulan 28, 29 dan 30 hari bulan. Ni sunat juga puasa. Biasa kita dengar tengah bulan nak sunat puasa. Akhir bulan pun Yaumus Sud dia panggil, hari gelap 28, 29 dan 30. Hari bulan gelap sebelum nampak anak bulan. Sunat juga puasa tiap-tiap bulan. Dinamakan Ayyamus Sud, hari gelap. Biasa sama-sama kita dengar hari putih tadi. Baik. Kemudian dia ada puasa sunat yang datang setahun sekali. Jadi hak jenis puasa sunat datang setahun sekali inilah kalau boleh kita jangan lepaskan. Biasanya fadilat dia besar. Antaranya puasa sunat 6 Syawal. Dia munasabah lah orang yang mana puasa 6 hari seperti disebut dalam hadis tadi. Setelah mana puasa Ramadan, kemudian dia puasa 6 hari dalam bulan Syawal ni, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Dia kalau ikut puasa sepanjang tahun ni dinamakan siyamud dahr. Hukum dia makruh. Makruh. Dia ada beberapa hari yang makruh kita berpuasa. Antaranya makruh berpuasa pada hari Jumaat saja. Hari Jumaat makruh puasa. Kalau semata-mata dia berpuasa hari Jumaat. Tapi kalau contoh tadi, dia puasa sebab puasa sunat 6. Itu bukan dia puasa sebab hari Jumaat, dia puasa sunat 6. Tapi kalau kita saja-saja puasa hari Jumaat, hukum ni makruh kata ulama. Kerana apa? Kerana pada hari Jumaat ni kita digalakkan memperbanyakkan ibadat. Banyakkan semayang, banyakkan baca Quran, banyakkan selawat. Jadi bila seseorang berpuasa menyebabkan tubuh dia lemah. Nak buat ibadat banyak. Sama macam masalah haji gitu juga. Dia antaranya pada 9 Zulhijjah, sunat untuk berpuasa. Ini juga antara puasa sunat kalau boleh kita jangan tinggal. Iaitu dinamakan puasa hari Arafah dia panggil. 9 Zulhijjah tu. Ini dari sudut fadilat dia pun besar, ganjaran pahala dia besar. Jadi 9 Zulhijjah. Jadi orang yang buat haji tu tak sunat puasa 9 Zulhijjah tu pada hari Arafah tu. Kerana apa? Kerana kata ulama, orang yang buat haji ni dia banyak kena buat manasik-manasik haji. Dia kena pergi melotong jamrah apa semua, nak bergerak ke wukuf di Arafah apa semua. Jadi bila dia berpuasa menyebabkan tubuh lemah nak buat ibadah yang ada dalam ibadat haji tu. Dia sama macam hari Jumaat. Di hari Jumaat ni hari yang dikhususkan untuk kita beribadah. Jadi bila seseorang dia mengkhususkan puasa hanya pada hari Jumaat, maka hukum dia makruh. Dia begitu juga antaranya lagi puasa yang diharamkan. Seperti puasa pada 1 Syawal baru ni. Hari Senin tu dia puasa lagi. Sedangkan raya dah. Dia puasa. Maka hukum dia haram. Dia puasa tu boleh dosa. Wajib berbuka. Dia hari raya ni seolah-olah satu hadiah daripada Allah SWT kepada kita. Setelah mana sebulan dah kita tak makan tak minum. Lalu pada hari Aidul Fitri, hari raya Aidul Fitri, hari berbuka. Hari berbuka. Jadi kena makan. Jadi kalau puasa juga pada hari tersebut, maka haram hukum dia, berdosa. Sebenarnya saya sebut tadi afdal 2 Syawal, start terus puasa sunat 6. Adapun satu Syawal tu wajib berbuka.
Dia dalam setahun ada 5 hari tak boleh kita puasa. Ni kena ingat. Yang pertama 1 Syawal tadi. Hari Senin bangun ni. Kalau puasa juga hukum dia haram. Cuma saya selit sedikit sebelum saya itu lupa. Baru ni kalau ikut kita raya hari Senin, kita hanya berpuasa pada tahun ni 29 hari. Dia dalam kiraan tahun Islam kita Muharram Safar tahun bulan Zulhijjah. Bilangan hari dalam bulan Islam dia 2 je, sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Dia tak ada sebagaimana tahun Masihi kita. Bulan Januari ada 31, bulan Februari kadang-kadang 29, kadang-kadang 28. Setengah bulan ada 30. Kalau bulan Islam 2 je, 29 hari ataupun 30 hari. Kalau nampak anak bulan macam baru ni, jadi 29 hari. Kalau tak nampak, dia cukupkan 30 hari. Cuma antara masalah berlaku pada baru ni sebagai contoh. Ini antara isu hak timbul. Apabila seseorang katakan dia bermula puasa di Malaysia, di Terengganu kita ni. Kemudian dekat dengan akhir Ramadan dia pergi Mekah wa umrah. Nak beribadah 10 malam terakhir di Mekah. Jadi Mekah katakan start puasa awal sehari daripada kita. Kita start puasa lambat sehari daripada Mekah. Kemudian dia 10 akhir Ramadan pergi ke Mekah dan beraya di sana. Kemudian katakan bila Mekah nak raya esok tu, dia kira, bini dia kira dalam bilik, bang, kira tahun ni kita puasa berapa hari? Kira tahun ni kita puasa 28 hari. Sebab dia start lambat, kemudian raya awal pula di Mekah. Jadi dia puasa pada tahun tersebut 28 hari je. Di Mekah tu esok raya dah. Di Malaysia masih lagi puasa. Contohlah. Di Mekah raya dah. Jadi kalau ikut kira mana kaedah dia. Maka sebagaimana disebut oleh ulama, sesuatu ibadat dibuat berdasarkan kepada tempat di mana kita berada. Kaedah dia. Di mana tempat kita berada, waktu tu ikut ibadat kita. Jadi bila di Mekah nu raya, maka kita pun raya. Walaupun kalau ikut agama Mekah puasa 29 hari contoh, kita puasa 29 hari, dia jadi 28 hari. 28 hari. Katakan agama Mekah raya awal sehari juga. 29 hari juga puasa tahun ni. Kita 29 hari, dia pun 29. Jadi dia ni hak pergi ke Mekah 10 hari terakhir Ramadan ni, nak dapat kelebihan Lailatul Qadar di Mekah tu, nak ibadat di Masjidil Haram dan sebagainya. Tiba-tiba bila dia kira hari dia puasa 28 hari, tak cukup sehari. Jadi kira ke mana? Maka bila orang di sana raya, dia pun raya. Selesai daripada raya, maka masuk bulan Syawal ni, nak lepas daripada Ramadan, maka dia kena ganti sehari. Sebab apa kena ganti sehari? Kerana sebagaimana saya sebut di awal-awal tadi, kiraan hari dalam bulan Islam kita sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Jadi bila dipuasa hanya 28 hari, tak cukup sekurang-kurang hari dalam bulan Islam, iaitu 29 hari. Nampak ni? Tapi contoh, katakan kita raya hari Selasa baru ni, 30 hari. Kemudian Mekah raya awal sehari daripada kita. Jadi dia ni 10 akhir Ramadan pergilah ke Mekah. Kemudian esok nak raya di Mekah tu, dia kira-kira. Kata, bang, tahun ni kita puasa 29 hari je. Orang Mekah 30 hari, orang Malaysia 30 hari, dia 29 hari. Sebab dia start puasa lambat. Dia start puasa di Malaysia yang mana lambat sehari daripada Mekah. Kemudian 10 akhir Ramadan dia pergi ke Mekah dan beraya awal sehari daripada Malaysia. Bila kira-kira dia puasa hanya 29 hari je. Jadi kalau ikut kira mana ni, maka puasa dia pada tahun tersebut, kata ulama, dia kira selesai dah. Tak payah qadar. Sebab apa? Kerana sebagaimana yang saya sebut tadi, kiraan hari dalam bulan Islam kita sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Kira cukup dah. Dan ustaz, kalau dia asal duduk Mekah, contoh kerja minyak di Mekah, kemudian dekat dengan raya dia pun balik ke Malaysia, anak beranak, balik ke Malaysia. Jadi bila raya di Malaysia ni, esok raya, contoh hari Senin raya, bila dia kira hari hak malang tu, bini dia kira, bang, kita puasa 31 hari lah tahun ni.
Orang Mekah raya dah 30 hari. Orang Malaysia hari ke-30. Dia jadi balik, jadi lebih tak puasa dia. Sebab asal dia puasa awal sehari di Mekah dan beraya lambat sehari di Malaysia. Dekat 10 akhir Ramadan baru dia balik ke Malaysia, balik ke kampung. Ini biasa berlaku. Orang kerja luar negara. Jadi orang di Mekah ni raya dah hari ke-30. Orang Malaysia dak raya lagi. Dak raya lagi. Jadi dia bila dikira hari 31 dah kita hari ni. Jadi kalau ikut kira mana, maka sebagaimana yang saya sebut tadi, sesuatu ibadat dibuat berdasarkan pada tempat di mana kita berada. Jadi bila orang Malaysia dak raya lagi, walaupun orang Mekah raya dah, kita dak raya juga. Walaupun kalau ikut dia ni puasa 31 hari dah. Kata ulama, dia kena imsak. Dia tak boleh puasa kerana hari 31 dah bagi dia. Dia kena imsak. Tak boleh makan, tak boleh minum, sama macam orang puasa. Sampai waktu buka baru boleh makan, baru boleh minum. Kemudian dia beraya esok sama macam orang Malaysia. Ini kaedah kalaulah dia hari yang ke-31 dia puasa. Ini biasa berlaku masalah ni. Biasa orang macam tadilah. Kadang-kadang setengah orang dia dekat 10 akhir Ramadan dia pergi buat umrah.